إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله التوكل. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله. قال معرف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وبعلومه في الدين الآخر. الناس يمدحونك مدح يمدحون ada dal ada tadi. الناس يمدحونك بما يظنون فيك فكن أنت زاما لنفسك فيما تعلمه منها. Allah. An-nas mana manusia, dia memuji akan dikau, ya. Bermula manusia, segala manusia itu yamdahunaka, ya mimdan itu madaha yamdahu, memuji mereka itu akan dikau. Dipuji kita sebab apa tuan-tuan? Bima yazunnun, dengan barang yang disangka dia zan, ya. Mana manusia memuji kita dengan zan, bukan hak, bukan yakin. Dia tengok kita ni pakaian macam ulama ke kan, ya, macam orang saleh, gaya berjalan macam orang saleh, rajin pergi masjid, rajin pergi kuliah, ya. Yang pula ada pula mengajar macam ulama tokoh kan, maka dia pun puji, wah bagus orang ni. Tepat tak dipuji belum tahu. Ya, tiap-tiap ibadat semua nafsu masuk. Ada semayang nafsu, ada mengajar nafsu, ada belajar nafsu, semua masuk. Ya, dia tengok ukur kita dengan luar, mana dia ukur zahir. Dia tengok zahir kita cantik, oh dia puji. Padahal batin kita dia tak tahu. Riak, ujub, semua dalam perut dia tak tahu. Ya, kadang dia buat ibadat dia rasa dia hebat, habis pum. Orang puji padahal dalam dia rosak. Batu yang mengenal sembilan bila tuan buka akan muka syafah, dia kenal tanya. Ada seorang wali besar yang arif, seorang pemuda datang beri hadiah kat dia banyak tanya. Ya, dia pulang kembali hadiah. Jadi anak murid dia rasa pelik, kenapa orang lain beri tuan syekh, tuan guru terima, sedangkan seorang ni beri, tuan pulangkan balik. Dia kata aku takut dia rugi dua-dua, dunia tak dapat, dah habis, akhirat pun tak dapat. Sebab apa tuan? Dalam dia kurang elok. Tu yang orang yang nampak tak ramai kan. Nabi kata ittaqu firasatul mu'min fa innahu
yanzuru binurillah, takut oleh kamu akan firasat tendungan batin arif billah, mana mukminul kamil. Fa innahu yanzuru binurillah, dia memandang dengan nur Allah Taala. Nur apa dipanggil? Nurul mukasyafah, pembuka. Ya, sebab man arafallah la yasturu alaihi syai'. Siapa yang betul-betul kenal akan Allah Ta'ala, duduk bangun dia, tidur dia dengan Tuhan, la yastur alaihi syai', tak akan tertutup atas dia satu. Barang kitab Durun Nafis kata apa? Wa atla'ahum haqiqatal asya'i, adalah itilak tuan buka, ya, segala hakikat satu. Dalam Ihya Imam Ghazali sebut bagi arif billah dengan tenungan nur makrifat dia tadi, 7 lapis langit 7 lapis bumi semua dia tahu. Bahkan pemimpin tarekat Syaziliyah, ya, Syekh Abu Hasan Al-Syazili kata, kalau diizin oleh lisanul syariah, kalau syariat izin, aku akan cerita apa berlaku besok, lusa sampai habis. Tapi lisan syariah tak bagi, diharam kata benda sir. Sebab itu di antara sifat para wali besar ni ialah kitmanus sir, dia tutup, dia tak buka benda tu, ya. Itu amanah, kalau dibuka pum jatuh dia tak dibuka benda sir. Betul Sayyidina Abi Hurairah mengatakan, kalau aku cerita apa yang aku cerita, kan lain cerita. Ya, dan cicit Rasulullah SAW cakap dia, si Ali Zainal Abidin, inni la aqtumu min ilmil jawahirahu kai la yarazu kaza jahlin fayaftatina. Inni sungguhnya aku la aqtumu min, mana aku tutup jawahir, hakikat ilmu yang tingginya aku tak buka habis gitu. Kaila yarazu kaza jahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang yang tidak memahami, nanti jadi fitnah, ya. Badan kitab contohnya kitab Maratibus Sab'ah, Manhal As-Sawfi semua kan. Di awal kitab dia tulis, nahnu qaumun tahrumu mutala'atu kutubina, kami satu kaum yang kami haramkan pegang kitab kami ni kalau tidak ada ahli dia. Sebab banyak bahasa isyarat yang digunakan, takut dia tersilap, ya. Itu contoh cara kata kalam Umar Farqi, ya, lauha taradli fi siwaki radatun qadaitu bi riddati, kalau aku lupa Tuhan satu saat aja, aku hukumkan diri aku murtad, gitu. Ya. Apa maksud dengan kalau hukum syariat dia banyak orang bangkang. Ya, dia orang bangkang, mana dia lupa Tuhan murtad, itu habis orang semua murtad. Bukan tu maksud dia, ya. Murtad di sisi hewan ni murtad apa? Murtad makam, bukan mau murtad i'tikad kan. Murtad makam ada dia naik makam farqul sani, dia turun balik makam farqul awal. Makam farqul awal mana makam kita biasa lain. Bila dia naik makam orang yang hadir hudur qalbi dengan Tuhan, bila dia lupa, dia turun jatuh ke dia balik. Dia duduk makam awam balik. Itu maksud ridah dengan mana kembali. Dia kembali pada makam awal, bukan ridah makna batal akidah, bukan. Itu maksud dia. Jadi kita baca sekali, tak ada guru kan, habis. Wah, ni kitab apa pula ni, lupa Tuhan murtad, ni bercanggah, sesat, bid'ah, macam-macam keluar. Padahal kita tak ada ahli, ya. Sebab tu kena rojok pada ahli benda tu. PK kena rojok fuqaha, ya. Usuluddin kena rojok usul, kena rojok mutakallimin. Tafsir kena rojok mufassirin. Hadis kena rojok muhaddisin. Sufi kena rojok muhaqqiqin. Baru dia kena tepat. Habis. Jadi mana annas yamdahunaka bima yazunnuna fik. Bermula manusia ramai ni memuji kita, wah bagus, orang tu hebat, dia ni. Sebab apa? Barang yang sangka padanya pada kebajikan. Dia tengok luar kita, wah cantik, dengan pakaian kita hebat, ya, dengan cara kewarakan kita luar. Orang kadang banyak warak kucing lah, depan orang bagus. Belakang lain cerita. Jadi maknanya dia tak boleh menyuruh dalam. Jadi dia puji kita tu taraf dia apa? Zan. Maka orang yang kena puji, kalau dia kenal diri dia, jangan dia tertipu. Ya, jangan dia tertipu. Dan kalau dia puji, kedudukan dia masih jauh, orang puji dia, dia seronok, itu orang paling jahil manusia. Maka datang lagi lepas matan kan? Ingat matan lepas? Tak ingat? Ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Bukan jahil ni, cukup jahil lah, itu maksudnya. Siapa dia? Kalau dia kata orang yang paling jahil, man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas.
mereka yang meninggalkan apa yang dia yakin pada diri dia dengan sebab apa? Dia berpegang sangkaan manusia. Faham tak? Ya. Dia kenal lah siapa diri dia. Ana kenal diri ana. Ana beri semayang dia tak khusyuk. Kan, angkat dia takbir belum lagi rokok dah terbarai. Ingat sana ingat sini. Ana lah, orang lain wallahi tak tahu. Ya, tiba-tiba orang puji ana. Wah, kita pun seronok. Maka jadilah ana ni orang paling jahil dalam dunia. Orang paling jahil dalam dunia. Sebab apa? Dia tak menguruskan apa yang dia tahu diri dia. Dia dilalai, semayang belum rokok dah terbaring. Patut yang ni kena selesaikan. Minta ampun dengan Tuhan, banyakkan zikrullah, ya, kekalkan tawajuh hati dengan Tuhan, banyakkan muraqabah dengan Allah Ta'ala. Asal raqib annallaha yara, muraqabahkan Allah Ta'ala sentiasa memandang kamu. Hadid basaral iman bil muraqabah, asah tajamkan iman kamu dengan muraqabah. Patut yang tu dibuat. Banyak istighfar, minta sebab hijab tu. Jadi oleh kerana dia ni suka dengan pujian orang, jadi dia kenal, dia masih lalai. Sepatutnya dia banyak menangis dengan Tuhan. Dia tahu siapa diri dia. Tapi yang tu dia yakin kan, dia yakin dia kenal siapa diri dia. Mana taraf dia yakin dia kenal, dia masih jauh, dia masih gelap, ya, masih banyak lalai. Patut yang ni diminta ampun dengan Tuhan dan selesaikan, minta Tuhan tunjuk. Ya, tapi yang ni dia tak buat, dia biar ni. Dia seronok dengan apa? Dengan pujian orang. Orang puji dia hebat, wah dia suka. Ini panggil apa? Ajhalun nas, sejahil-jahil manusia. Sama lah orang menyebut, ulama misalkan seorang yang orang kata pada dia, najis kamu, tahu najis, dia buang air besar, najis kamu ni haram macam bau minyak atar, dia suka. Betul ke? Ha? Orang kata najis kita wangi, kita senyum je. Kalau batuk dia kata kau ni gila apa, dia kena najis bau wangi. Betul lah maknanya. Ya. Maksudnya jangan sedap dengan pujian orang. Ya, kalau kita sedap dengan pujian orang, bermakna kalbi kita punya kiblat sudah lari. Kiblat kalbi huwallah. Kita nakkan redha Tuhan, kita nak pujian Tuhan. Jangan kita tak ada harap dengan pujian manusia. Sebab tu setengah daripada makna ikhlas, istiwa uzzammi wal madhi minal ammah. Sama je bagi dia, orang puji dia pun tak rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa, orang hormat dia pun tak rasa apa, orang buat tak kenal dengan dia pun tak rasa apa. Sebab hati dia bukan dengan makhluk. Kalau hati dia dengan makhluk, bermakna dia duduk alam mulki, di mana dia nak taraki makrifat dia ke atas, dia kena naik alamil malakut wal jabarut. Jasad di sini tapi muallaq, ta'alluq qalbi di sana. Ya, itu maksudnya. Berarti disuruh farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu selain daripada Allah Ta'ala dia. Ya, itu kalam Syekh Abdul Qadir Jalani selalu dia orang baca kan. Dia buat nasyid pula, ma fi qalbi ghairullah, hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi hasbi, cukup aku dengan Tuhan, hasbi rabbi jalallah, ya, Allah Ta'ala Maha Agung, ma fi qalbi ghairullah, tak ada dalam qalbi aku selain dia. Qalbi, ya, habis tak campur orang. Orang kita bagi jasad dan jalan yang selamat ialah abdanuhum ma'al khalq wa qulubuhum Allah. Jasad kita bersama makhluk, qalbi kita dengan Tuhan. Itu pakaian rasul-rasul, nabi-nabi, para aulia. Mana qalbi yang Tuhan nak tengok, sebab dia mahal. Itu hakikat insan yang dipanggil dia dengan roh, sir, syarab, fuad, lub, macam-macam nama dia tu. Ya, bergantung dengan kadar tinggi makrifat dia dengan Tuhan. Maka di sini satu cara diarahkan oleh Tuan Pengarang, an-nas yamdahu bima yazunnuna fika. Bila orang puji aja kita kan, maka kita pakun anta zaman li nafsik lima ta'lamu minha. Maka hendaklah kamu tadi apa, zaman mengkeji diri kamu. Ya. Sebab bila orang puji kita kan, ada satu doa yang diajar oleh Sayyidina Abu Bakar, Allahumma ja'alni khairan mimma yazunnun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Ya, bila orang puji je kita minta, ya Allah, engkau jadikan aku lebih baik dari apa yang orang puji. Kita minta dengan Tuhan, wa la tu'akhizni bima yaqulun, dan jangan engkau ambil tindakan, maknanya aku terazab dengan sebab pujian orang. Bila orang puji kita, jangan sebab puji kita seorang tu terjun ke dalam azab di akhirat. Sebab apa? Bila orang puji, wah dia pun naik tak jejak kan. Ria, ujub datang, habis semua.
Itu doa. Kalau orang puji kita bahasa Melayu pun tak apa, kita baca dalam hati pun tak apa. Bila orang puji kita bersebut nanti, ya Allah, engkau jadikan aku lebih baik daripada apa yang dia puji, dan jangan sebab puji dia aku terjun dalam azabmu di akhirat. Itu paling kurang. Ya. Dia nak tahu kita sok dengan puji atau tidak, tuan-tuan. Bila orang maki kita, orang caci kita, orang hina kita berasa tak? Kalau kita berasa, makna dia tu masih suka pujian. Ya. Kalau dia dah bersih hati, orang caci pun tak ada apa. Sebab matlamat dia ke dunia bukan kena orang, dia nak jadi ibadullah, hamba Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Baik, sekarang dia kata bermula segala manusia memuji mereka akan dikau dengan sebab barang yang sangka tu, bukan yakin. Dia tengok zahir kan, dia sangka mereka kepadamu daripada kebajikan pada zahir, gajian buat ibadat, gajian zikir, gajian belajar, ada pula gajian mengajar. Dia pun puji ni bagus tu luar, dalam belum tentu lagi. Ya. Sebab dalam hadis yang panjang tu menggerunkan kita, 3 golongan yang saya sebut tu kan dalam hadis panjang. Orang yang sangat besar kedudukan dia dalam pembinaan agama kita. Ulama sumber rojokan hukum. Kalau tak ada ulama, kita nak tahu hukum macam mana? Bukan? Nak pegang Quran buka tak tahu, nak terjemah lagi, nak istimbat lagi jauh. Kalau tak ada 12 ilmu, tak faham kita Quran. Ya, itu. Kemudian yang kedua ialah mujahid, orang yang sanggup berjuang perjalanan Tuhan. 2. Dan ketiga ni adalah as-sahab, golongan yang dermawan, suka beri. Ni 3 ni penting dalam pembangunan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hebat. Tiba-tiba 3 golongan ini dilelar dan diseret, dihumban ke dalam neraka. Ulama bila tuan tanya, ke mana engkau gunakan masa kamu, umur kamu? Wah, dia jawab dengan semangat. Ya, saya mencari ilmu. Mana kalau ngaji Mekah, Mesir, ke mana pergi, jauh pergi, puluh-puluh tahun mengaji, dan balik saya sebarkan agamamu ya Allah. Tuhan kata kazabta, dusta, bohong kau. Habis. Biar Tuhan dusta kan habis. Kau buat semua tu ialah kau nakkan supaya kamu nama kau naik, kau diangkat, kau glamour, habis. Ya, malaikat tumus kamu ke bawah, lelau dia, humban dia ke dalam neraka. Ulama kena humban neraka kan. Nak jadi ulama bukan senang kan. Ya, kalau tak ada mengaji dalam masa 40 tahun tak saya mengakulah ulama, malu kan. Ya, kita ni lebay-lebay kampung ni. Sayyidina Ali kata apa? Akhi lan tanalal ilma illa bi sittatin sa'umbika bayanin an tafsiliha, zakain wa khilsin wa ijtihadin, ya, wa bulghatin, nasihatu ustazin wa tuluz zaman. Akhi, kata, wahai saudaraku, kau tak akan dapat ilmu melainkan 6 syarat ni. Ya, akhi lan tanala illa bi sittatin sa'umbika bayanin an tafsila. Tengok aku nak cerita, kata Sayyidina Ali. Zakain, kena cerdik. Sebab ulama nak jadi kena orang yang pintar. Kita pula dah peksa 3 kali SPM tak lulus, bawa hantar anak pondok, pening kepala tugu. Darabah berpusing-pusing balik. Yang cerdik handal tu kita hantar dia pergi kejar dunia kan. Ya, dunia sampai peringkat dalam kubur ya, ya. Sebab tu di Fatani, nama pun Fatana, tempat orang cerdik. Kalau kita pergi Mekah kan tuan-tuan, dekat Bukit Jihad tu ulama petani dekat beratus orang tuan-tuan. Kalau pergi petani pula, masa saya belajar di sana, kawasan pondok tu lebih kurang 500 kawasan. Bukan pondok kecil-kecil tak, kawasan. Mana satu kawasan pondok ni ada dalam kata 500 orang. Depan sikit lagi ada satu kawasan pondok lagi, iaitu 700-800 orang. Depan lagi 500 kawasan tuan. Mana kalau satu pondok tu tok guru seorang aja, kepala tenaga dia 3-4 orang, dah berapa banyak tu. Ya, dia petani tuan, dia takkan buka pondok melainkan dia mesti celup. Kalau tidak pun mesti keluar negara, Mekah ke mana balik, oh dia buka pondok tu, cara dulu. Ya. Sekarang ada juga dia buka pondok tapi dia bukan orang alim, dia buka pondok. Dia buat je kedai kopi, baguslah, niat baik. Dia jadi pemudir, mana panggil tu guru mengajar. Lepas tu guru mengajar ikut cakap dia. Habis lama habis tok guru mencabut lagi. Banyak kes ni. Ya. Dulu tentang kau tak boleh baca kitab besar-besar ni, tak berani buka pondok dan ngajar kampung ni lah. Ya. Tu satu contoh ya. Nak ceritakan apa tadi? Sebab apa di Patani itu banyak ulama? Sebab pertama, kerajaan dia menekan orang Islam di sana. Orang Islam habis-habis dia bagi kerja cikgu dengan polis, tentera, polis, gaji dia masa saya dulu 100 lebih, 200 lebih. Mana cukup betul? Bila tak cukup, dia orang tak hantarkan anak dia mengaji ni. Yang cerdik-cerdik dia hantar ke pondok. Itu yang cepat jadi.
Yang cerdik-cerdik tu dia hantar pondok. Masa saya mengaji sana, saya pergi pondok sana, budak-budak 4-15 tahun dah boleh baca kitab Arab, tak ada baris. Oh, kita naik malu. Ya, kita naik malu. Pergi pondok lepas SPM kan. Otak pula tak cerdik. Tengok dak-dak baca oh, malu kita sana. Tu. Allah. Dahsyat. Itu maksud dia apa? Zakain. Cerdik. Yang cerdik ni kita pilih untuk membawa agama Allah. Bukan ni nak bodoh, tak kerti, belajar, bau. Engkau dah tak boleh apa, nantilah aku hantar ngaji agama. Allah. Ya. Salah tu tuan-tuan. Takut dia menghina Islam. Yang bodoh-bodoh hantar ke agama. Yang cerdik-cerdik kejar dunia. Ya. Apa lagi nak jawab depan Allah Ta'ala? Siapkan jawapannya lah. Kan? Itu satu. Zakain wa khirs. Dan kena ada apa semangat. Tuan guru saya masa mengaji tuan-tuan, mengaji Mekah kan. Apa dia dapat alamat dah? Kebun itu tumbuh pohon nanas kembau. Buah nanas tu keluar kembau. Dan pelik, buah nanas ada besar ni. Dia punya nanas macam beledi kan. Tumbuh dua. Apa isyarat? Rupa anak dia nak jadi alim sound ni. Dia cerita dia duduk beradik. Bila abang dia bangun tengok adik tak berhenti menghafal. Dia menghafal. Oh dahsyat kan. Dia orang pergi pondok duduk atas apa tidur atas kelapa komeng. Buah kelapa komeng tu kerat, bagi lekuk sikit, letak kepala supaya apa, bila tergelincir bangun menghafal. Gelincir bangun menghafal. Saya berdana sikit-sikit masa saya mengaji tu. Alhamdulillah dapat abuk-abuk cara orang dulu sana. Suatu hari mengaji kurang-kurang 20 kitab kan. Ya. Lepas macam ni, sebelum subuh 2 kitab, sebelum subuh 2, 3, 4 dah kena bangun dan pum mengaji kitab. Menghafal lagi pentunggu. Memang tak sempat nak menanak, kadang tak sempat. Lepas subuh straight sampai berhenti kejap makan, sampai zuhur. Lepas zuhur kan semayang, beli makan sikit sup, berhenti bungkus kan sampai asar kan sampai maghrib sampai isyak je pum apa pukul 2 pukul 1 malam dan ni. Memang kalau balik pondok kurus je badan dan dah duduk kampung kamu balik. Zakain wa khirs. Maknanya kena ada haluba tu, berlawan ya. Zakain, kalau Tuan Gwajilah Benang Padang kan, ada masuk sekali dalam akhbar ulama besar. Dia kalau tidur dengan kitab kan. Dia tidur kita, kalau dia mengajar kita apa? Pusangnya pulau dahsyat tu. Buat dia mengapa? Wa ijtihadin wa bulghatin adalah bekal sekadar. Ya. Saya nak cerita sikit lah masa saya mengaji dulu, memang mak tak, orang susah, bapak tak ada kan. Jadi bila balik tu kita carilah kerja apa, kontrak apa, kumpul duit sikit buat bekal. Kadang-kadang putus belanja. Dia mengaji untuk belanja, kita tak boleh tumpu kan, tak boleh mengaji. Jadi cara apa? Kita buat pinjam, hutang duit kawan dulu. Nanti besok cuti kita kerja bayar balik. Sebab jangan ada gangguan. Kalau mengaji betul keluar nak berniaga, kalau mengaji tu tak boleh tumpuan, dia payah jadi kan. Boleh katin. Kemudian nasihat tu ustaz, kena taat betul dengan guru, kena beradab dengan guru. Ya, orang dulu tuan-tuan. Kalau dengan guru ni, anak guru pun dia hormat. Itu keberkatan ilmu. Anak dulu guru lalu pun dia bangun. Itu ta'zim li ilmi. Itu cara dia dalam kita ta'lim tersebut. Ya, penting. Sebab kalau pondok kita ta'lim kena ngaji dulu. Dalam tu adab supaya ilmu jadi berkat. Ya. Wa ijtihadin wa bulghatin, nasihat ustaz, dengar akan arahan mursyid guru. Ya, wa tul zaman. Nak cerita ni tul zaman. Kata sebenarnya tulu zaman tu panjang masa, kurang-kurang nak bau, orang kata nak berbau ulama tu 40 tahun mengaji tu. Setakat mengaji 5 tahun, 10 tahun balik pun tak payah. Bolehlah jadi ustaz biasa je lah. Saya pernah mengaji di Petani dan saya pergi dekat kedai kopi kan. Kadang buka kedai kopi tu, toki kedai kopi tu, kita nak bayar duit kan, kita tengok ada kitab atas meja kan. Bagi-bagi tengok, alamak, kita Arab tak ada baris. Toki kedai kopi baca kita Arab tak ada baris. Faham ya? Dia tak ada baris. Nahu dia kena tahu kan. Sarab nahu pun kalau nak mahir tak ada umur 10 tahun. Kalau setakat 2-3 tahun baca ni kadang-kadang terbalik. Ya, itu toki kedai kopi. Bila kita tanya, Pak Cik mengaji lama ke? Hamba mengaji sebentar je, sekejap je. Berapa tahun? 15 tahun je. 15 tahun sekejap. Ya, tempat gedung ilmu kan. Kalau setakat dia mengaji 15 tahun 20 tahun ni panggil dia sekejap je. Kita pun mengaji 5-6 tahun 7 tahun balik gentam ulama. Tak boleh amalkan mazhab. Kita pakai hadis Nabi, mazhab tak nak pakai. Dia tak nak pakai Imam Syafi'i. Itu semua gila kan. Itu maksudnya. Habis
Tu nak cerita tuan-tuan, kalau orang puji kita, jaga, kembalikan balik kepada Allah Ta'ala. Dan kita minta, Allahumma ja'alni khair mimma yazun, ya Allah kau jadikan aku lebih baik daripada dipuji, wala tu'akhizni bima yaqulun, dan janganlah jadi sebab dipuji aku ni aku ke neraka engkau. Itu maksudnya, ya. Sebab banyak sini kita keliru tuan. Bila mantap makrifat dia kurang, kalau selagi dia pandang orang, dia nampak orang, itu akan jadi tuan. Faham ni? Dia kalau selamat, dia pandang orang, dia nampak Allah Ta'ala. Dia pandang pokok, nampak Allah Ta'ala. Dia selamat. Faham tu? Jangan silap faham belakang. Kata aku tengok pokok ada Tuhan, nampak Tuhan, kacau. Ni kalam sufi tuan. Mana ambil tu? Kalam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitu Allah qablah. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak lihat dengan mata kepalaku apa saja, depan, belakang, kiri, kanan, melainkan wa ra'aitu Allah qablah, hatiku dah menghadap Tuhan. Itu maksudnya. Ya, aku tidak lihat pada makhluk, melainkan aku dah lihat Tuhan dulu. Lihat pertama dengan mata luar, tapi lihat kedua dengan mata dalam. Ya, kalau lihat kedua mata luar, kufur tuan, tak boleh. Sebab la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya, dalam maknanya ayat 3 daripada surah Al-An'am, la tudrikul absar. Kamu tak dapat melihat Tuhan, balik Tuhan yang melihat kamu. Jadi maksud bila orang sufi kata melihat, bukan melihat mata kepala. Al-basar la yara illal haq, wal basira la tara illal haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk, mata dalam dia tak pandang melainkan Tuhan. Pandang dia apa? Ialah muraqabah, musyahadah. Itu disebut dalam hadis sahih, anta mudallah ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarak. Jadi kalau dia duduk betul makam ni, baru dia selamat kan? Sebab dia kata pamada mal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azima la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laimah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu ya tidak duduk dalam makamil musyahadah, pandangan dia tepat dengan Tuhan, tak mungkin dia boleh keluar daripada sifat-sifat keji nafsu dia secara total. Mesti sangkut kan. Bila dia matikan pandangan Tuhan saja, baru dia selamat. Gerak dia nampak dia Allah Ta'ala, dia buat baik pun tak nampak dia, semua kurnia Tuhan yang pandang, selamat lah. Tapi kalau dia tak pandang Tuhan, nafsu masuk, hebat kau, handal kau, habis, tumbang. Satu ulama besar di Kedah dia alim 4 mazhab. Dia kalau baca kitab dia tentang berapa kali dia berhenti dah tahu ya. Tengah dia baca, dia berhenti, astagfirullah, dia baca lagi, astagfirullah. Anak murid tanya, kenapa tuan guru? Dia kata ada gangguan. Ada gangguan. Apa gangguan tentu? Bila kita ceramah, kita mengajarkan, wah kita keluar ayat Quran, pam, keluar hadis Nabi, pam, syaitan pun jeruk, handal, nafsu pun, wah bijak, habis, cepat potong, istighfar. Sebab tu kalau tak nampak af'al Tuhan kita kasih kita, bila kasih kita, dia tak boleh jeluk. Pandai ke, hebat engkau, ya, macam pun nak lawan kau macam-macam syaitan datang, kita pun suka, habis terbarai habis amal kita ya. Buat amal satu hal tuan-tuan ni, nak jaga dia lagi payah ya. Nak buat amal satu hal, nak berdepan nafsu, dah jadi amal tu nak jaga tu, jangan masuk penyakit ni dengan riaknya, dengan ujub, dengan sum'ahnya, hubul badi, suka dipuji, suka diangkat dan berhadap hati pada makhluk. Itu semua perlu kepada dinding yang kuat dalam kalbi. Ialah apa dinding kuat? Penyubur dia tuan, mahabbah. Selagi hati tak ada rindu kuat dengan Tuhan, dia akan kena penyakit ni ya. Itu dia panggil mahabbah. Nak dapat mahabbah kena apa? Kena iskun. Iskun tak akan dapat melainkan kena lazah. Lazah tak akan dapat kena istighal. Itu susunan dia. Kita istighal, tumpu betul banyak zikrullah, dengan cara tumpu Tuhan akan hadiahkan apa? Kemanisan. Lazzatul zik dia akan dapat. Bila dia dapat lazzatul zik, maka dia akan dikurniakan kali yang kedua, iaitu apa? Iskun, hati dia rindu dengan Tuhan. Bila rindu dengan Tuhan, rafa'tul hijab, aku buka antara dia dengan aku. Apa makna buka? Basirah. Dia akan lazat dengan Tuhan, maka ketika itu dia tak akan pandang orang. Berlazat dia dengan Tuhan. Yang ulama letakkan dia punya lazat dengan Tuhan kalau buka lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Ulama buat misal ni, jima' kan 1 kali 2 sampai 1000 kali macam ni kan. Lebih lazat lagi kalau dibuka kau dengan Tuhan gitu. Sebab tu bila lazat kuat dapat, dia tak akan pandang lain. Bila dia tak pandang pada makhluk, cantik tak amal ni, cantik lah, bersih ya. Itu cara dia.
Bila dibuka situ darjat, maka kuntu sirtu mu'aliman, aku sendiri ajar dia. Apa maksud dia? Itu dia akan dapat ilmu laduniyah terus dari Tuhan yang disyarat dalam Quran, wattaqullah wa yu'allimukumullah, kamu bertakwa zahir dan batin, Tuhan ajar. Dan syarat dalam hadis, man amila bima alima warasahu ta'ima ma lam ya'lam, siapa beramal dengan benda yang dia tahu, Tuhan akan ajarkan benda yang tahu. Itu semua isyarat dia. Maka di sini satu peringatan di Tuan Pengarang, ringkas ni, kalau sekiranya orang puji kita, terus kita keji akan diri kita. Ya. Seorang ulama besar ya, Sultan Muhaddisin, atau dipanggil Amirul Mukminin fil Hadis, raja dalam bidang hadis. Siapa? Syekh Abdullah Al-Mubarak radhiyallahu anhu. Ya. Apa dalam konteks ni? Ya, dinakalkan dalam kitab, dia kata, dia keji diri dia tadi. Hai diriku, engkau mengajar macam malaikat, perangai engkau macam munafik. Dia kata diri dia, bukan dia kata orang, dia kata diri dia. Ya. Maksudnya apa? Kau cakap lain, kau buat lain, padahal dia wali besar ni. Dia wali besar. Itu makna sebab apa? Orang yang baik, yang hebat dengan Tuhan, sentiasa memandang kekurangan diri. Jangan sekali-kali kita memandang kehebatan kita, berdentum jatuh tadi. Iza aradallahu bi'abdi khairan faqahu fid din wa zahadahu fid dunya wa bassarahu uyubah. Apabila Allah Ta'ala nak memilih hamba tu jadi baik, selamat dunia akhirat, yang pertama faqahu fid din, tafaqquh. Mana Tuhan berikan, Tuhan buka kalbi dia minat untuk mencari ilmu, minat untuk memperkasakan ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, wazahadahu fid dunya, Allah Ta'ala beri nur kalbi dia, rasa dengan dunia ni tumpul, dan dia mula berlazat dengan jalan untuk dia kembali kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan ketiga ni yang kita bincang ni, wa bassarahu uyubah, Tuhan bukakan kalbi dia, sentiasa memandang kekurangan diri dia. Itu orang baik. Mafhum mukhalafah sebalik ni, kalau dipandang dia hebat, itu bukan orang baik, itu orang akan terbabas, wala ayazabillah. Ya. Syekh ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah pun tadi, antara Syekh Zakaria Al-Ansari, siapa tak kenal, ya. Siapa yang mufti dalam mazhab Syafi'i satu dunia yang tak pegang kitab dia, Fathul Wahab dan Subbamu ni. Syekh Zakaria Al-Ansari ni karamat dia banyak, dia alim syariat dan hakikat. Satu hari orang buta dah berobat kan, banyak tempat tak baik, bagi banyak cerita lah. Ya, dia berobat tak baik kan ni. Last sekali jumpa Syekh Zakaria Ansari. Syekh Zakaria Ansari kata apa? InsyaAllah aku tolong semayang hajat lah, mana doakan, tapi dengan satu syarat dia. Kau ikut syarat aku je. Apa dia? Tuan dia kata, kau keluar daripada kampung ni, kau keluar daripada kampung ni, dan kalau doa aku mustajab, mata kau buka, kau jangan balik lagi kampung ni sehingga kau dengar aku dah tak ada. Wali besar ni, ulama besar, wali besar, dia orang pun keluar lah. Bila keluar, Syekh Zakaria pun semayang hajat semua, doa, pum, terbuka mata. Tapi dia ingat janji nak balik tak boleh. Sebab apa? Saya ada syarat. Syekh Zakaria yang hebat wali, takut dengan pujian orang. Dia takut dia terbalik, padahal dia wali besar. Kita pula yang tak wali ni setiap buat hari jasa mu dikenal. Seorang tukang puji, tukang kipas, yang kena kipas terngingit kepala pun tu. Ini bagus tukang kipas tu, dia ni yang terangkat habis kan. Dalam hadis, kalau orang puji kau berdepan, Nabi kata ambil tanah pasir baling, fa innahu qata'ta unuk, seolah-olah dikerat leher kamu. Ya, itu makna banyak persanan daripada Rasulullah SAW jaga tu. Sebab kita jangan dengan kalbi kita ni makhluk masuk, tu yang bahaya. Sebab kalbi untuk proses makrifat dengan dia, tapi bila kita masukkan beradab dengan makhluk, habis dia rosak. Ya, makhluk kita bagi sangkar luar je. Kita nak berhubung, nak apa, nak kira bicara, ya kerja kemasyarakatan, tolong menolong, buat itu kerja luar. Dalam jangan, dalam kita dengan dia. Dalam satu masa kita buat dua. Ya, ajsaduhum ma'al khalaq, jasad dengan makhluk, tak apa, jaga syariat kan. Wa arwahum billah, ya, rohani dia dengan Allah Ta'ala, roh dia dengan Tuhan, boleh selamat kan. Itu jalan Rasul-Rasul, Nabi-Nabi dan para awliya illahi ta'ala. Allah. Dan daripada segala pekerjaan yang baik dan iktibar, ya, pada yang zahir daripada taufik Allah Ta'ala atasmu, maka jadikan olehmu akan cela bagi dirimu tu. Ya, kalau orang puji je kita cela diri kita, jangan kita bagi naik, ya.
Dan kalau ada pun ibadat, kita nampak semua kurnia Tuhan, bukan bijak kita, bukan pandai kita, bukan handal kita, ya. Bagi barang yang engkau ketahui akan dia daripada dirimu kejahatan, banyak silap dan kecelaan, dan yang lazim yang tetap dengan sifat dirimu. Apa sifat kita? Segala naqais, segala kekurangan itu sifat diri kita, segala kesempurnaan itu milik Allah Ta'ala. Dan daripada sifat lemahnya dan taksir cuai kita dan kurang, ya, demikian segala ahwal yang mazmumah yang dicela oleh sanak yang layak daripada hal mubawasnya manusia itu, manakala tawaduk ia bagi Allah Ta'ala dan ikhtikar, dirasa dihina dirinya padanya, nasaya ditinggikan Allah akan dia. Man tawadda'a rafa'ahu Allah. Siapa tawaduk, ya Tuhan angkat dia. Sebaliknya waman takabbara, siapa membesarkan diri, wada'ahu Allah, pum, Tuhan jatuhkan dia. Bahkan bukan jatuh sekali sesat, jadi kufur terus. Siapa dia? Iblis. Sebab ilmu dalam ni besar, tuan-tuan. Kalau kita tengok manusia terangkat pun ke dalam, kalau dewasa pun ke dalam juga, ya. Siapa yang jadi kufur dengan takabur? Iblis. Siapa jadi kufur dengan sifat dalam? Tamak semua dalam. Siapa dia? Qarun. Ya. Siapa jadi kufur, jadi sesat dengan sebab hasad, dengki? Ulama Bani Israel, ya, dia hasad dengan Rasulullah SAW. Ya'lamunahu kama ya'lamuna ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal Rasulullah SAW tu lebih kenal daripada anak perkhabaran isteri. Kalau isteri main kayu tiga, suami pun tak tahu. Banyak kan berlaku. Isteri putih, suami putih, anak keluar kelabu. Dia pun tak sedap, buat dari dia buat spotchet pun perangkat betul. Rupanya bini dia kenduri dengan orang lain. Banyak berlaku. Bom, talak 3 dia bagi terus. Bermakna itu perkhabaran isteri, ya. Isteri curang dengan suami, tak bau syurga, kan. Baik isteri ni kena taat pada suami, jangan derhaka pada suami. Dalam kitab apa, tuan-tuan, ya, Muhimmah, kalau sekiranya badan suami itu penuh dengan nanah, ya, badan suami itu penuh dengan nanah, isteri jilat sampai licin, tak akan dapat lagi dia tunai hak suami. Bayangkan besar hak suami kan. Ini suami dia main kadang angkat suara, kadang tak layan, kadang takut la yadidu rihal jannah, takut perempuan macam tak bau syurga. Kau sujud pun sujud kau ditolak, kau zikir pun zikir kau ditolak. Jaga kan ni. Perempuan nak masuk syurga tak payah kan, dia taat pada Allah dan rasa taat suami dia, yadkhulunal jannah, masuk syurga. Tapi yang ni kadang-kadang dia teruji, ya, kadang-kadang macam-macam, kena sabar benda itu, ya. Jangan sekali-sekali, maknanya dengan suami kita tak jaga, kan? Dan neraka jahanam tempat dia besok, ya. Jaga tu. Habis tu. Ya, ini daripada segala sifat lemah atau fakir kita punya, ya. Dan ahwal dan mazmumah, sifat tak layak dengan manusia tadi. Maka siapa yang tawaduk, Tuhan angkat dia. Dan siapa yang membesarkan diri, pum, Tuhan jatuhkan dia. Nasai ditinggikan Ta'ala kalau dia tawaduk. Dan manakala membesar ia dan meninggikan diri dia, ini sifat apa? Sifat dalam. Nasaya direndahkan Allah Ta'ala akan dia. Siapa yang rasa dia lebih hebat daripada orang, kalau dia rasa hebat tapi tak banding orang, itu dipanggil ujub. Itu pun dah besar, dah salah dia. Apatah lagi kalau dia rasa takabur ni, ana khairun minhu, tu kaedah dia, aku lebih baik dari persimpulan, walaupun mulut tak cakap, dalam hati tu ada, aku lebih alim, aku lebih pandai, aku lebih banyak ibadat, aku lebih habis, pum, tolak. Dan orang yang mesti dipanggil takabur, dan orang yang takabur ni besok di akhirat Tuhan jadikan dia asghar minan naml, dia lebih kecil daripada semut, kan? Bayangkan pada mahsyar, orang betapa berapa juta trilion manusia daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat. Ya, kita kalau tengok orang pergi melontar di Arafah tu pun, melontar tu pun, kalau jatuh pakai dia langgar pakai habis, kan? Bayangkan daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, punya banyak manusia, tiba-tiba pergi lacak dia, kalau saiz badan kita macam ni dah turun, kan? Tiba-tiba dia jadikan dia asghar minan namli, lebih kecil daripada semut. Ya ta'ahu ahlul masyar, ahli masyar bakal lacak dia. Ini Tuhan hinakan dia sebab apa? Dia membesarkan diri di atas dunia. Tapi kalau orang tawaduk, maka Tuhan angkat martabat dia di akhirat esok, ya. Itu di antara apa? Tuhan suruh, sebab bila sifat takabur membesar diri itu, dia akan menghijab di dinding diri kita daripada mengenal Allah dengan sebenar pengenalan. Dan satu lagi kata Tuhan Puan, dan manakala telah tahqiqlah ia bahawasanya segala rezeki dan ajal
dalam kudrat Allah Ta'ala. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang disusun, mana ada satu benda yang keluar daripada takluk kudrat iradat? Tak ada. Lepas tu bila kemaji Usuluddin kan, tauhid am kita apa dia kata, al-qudratu wal iradatu muta'alliqatan bi jami'il mumkinat. Kudrat dan iradat dia bertakluk pada semua makhluk mungkinat. Mana tidak ada satu benda yang terlepas daripada taksis iradat, dia azali, dan tidak ada satu benda yang mana dia ada, tak ada berlaku hidup mati, dia senang susah, melainkan duduk semua dalam kudrat kekuasaan Allah Ta'ala. Mana semua makhluk dan kejadian afal dia dipanggil cermin, mir'atul wujud, ya, cermin kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu kalau kita tengok makhluk tak nampak kebesaran Tuhan, tak tahu benda. Itu kena menangis banyak, memang tebal sangat kalbi dia punya hijab tadi. Nah, saya sedikitlah berpalingnya, ya, barang siapa yang tahqiq, mana mantap betul iman dan makrifat dia, ya, pada masalah rezeki, ajal, dan itu dengan dalam qudratullah Ta'ala. Nah, saya sedikit berpalingnya pada segala puji makhluk. Sebab dia dah kenal Tuhan. Bila dia kenal Tuhan, dia akan rasa cinta. Sebab tidak cinta kalau tidak kenal. Makhluk yang lemah, yang fakir pun bila kita cinta dia, bila dia ada sikit kelebihan, cantik dia ke, harta dia, mudah jatuh hati. Maka siapa lebih cantik dari Allah, siapa lebih hebat dari Ta'ala, siapa lebih kaya dari Ta'ala, segala-gala kesempurnaan dia, kenapa tak jatuh hati? Melainkan hati itu buta. Ya, wajib kita menjatuhkan hati kita cinta yang kuat dengan Allah Ta'ala. Tariquna tariqul mahabbah, jalan kami nak pergi makrifat mesti ada mahabbah. Kalau kasih rindu dengan Tuhan tak ada, rohani kita payah pergi kan? Dan sekurang-kurang kasih, macam mana seorang laki-laki gilakan betina, betina gilakan jantan, macam tu kan? Ya, kalau kucing dengan betina macam ni, dia mengikut. Ya, kucing nak kahwin kita tengok tak? Ya, kita dah tidur dia nyau-nyau, dia pusing, tak tidur malam kan, mengikut. Ya, mana hati dia sentiasa. Begitulah hati arif billah, lebih dari itu. Di mana dia duduk, Quran gambarkan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya, qiyam. Qiyam mana berdiri dia, wa qu'ud duduk dia, ya, wa ala junubihim, dan dia berbaring kalbu dia ma Allah, sentiasa memandang dan berjinak dengan Tuhan. Hati-hati arif billah, baru Tuhan buka kan berbagai-bagai futuhat, fuyudat dengan Allah Ta'ala. Sebab tu kenapa banyak zikir dan sampai dia rasa manis. Zikir kita tanya dah manis tak? Kita tanya diri kita, sebut nama Tuhan lazat, lebih lazat daripada makanan, lebih lazat yang lain. Itu satu. Kalau tak dapat, minta rayu dengan Tuhan. Itu tangga pertama dengan Tuhan. Dah dapat tangga pertama, dia dapat zikir dia manis, dia tunggu pula ada tak maknanya hati cetusan, lemparan ilham ataupun dipanggil warid yang menyebabkan dia rasa jatuh hati kuat dengan Tuhan. Ada tak benda tu? Kalau ada tu, insyaAllah dia tak lama nak terbuka, hijab nak terbuka. Tapi kalau dia berzikir banyak tapi tak rasa apa lagi, manis belum ada, polon lagi, jangan tinggal. La tatriki zikri adami hudurika ma'allah fi. Kamu jangan tinggal zikir walaupun kamu zikir lalai, jangan tinggal. Sebab kamu zikir lalai lebih baik daripada betul tak berzikir. Mana polon, insya-Allah. Pada disungguh Tuhan akan buka. Walazina jahadu fina lana diannahum subulana. Siapa yang bersungguh jalan kami akan buka, Tuhan kata. Jadi bila dia tahqiq, dia kenal seluruh Ar-Razzaq wallah Ta'ala dan kudrat. Nah, saya sedikit berpaling kepada puji manusia. Faham tak tuan-tuan? Ini rahsia besar. Dia kenal Tuhan, baru selamat rohani dia. Ya, dia takkan berpaling, makna selamat rohani. Dengan sebab apa? Dia tahqiq. Dan kepada segala cela. Maknanya bila dia kenal Tuhan, cela manusia, puji manusia tak ada dalam hati lagi dah. Mana orang puji tak ada rasa apa, orang caci dia pun tak rasa apa. Sebab qulubuhum ma'allah la ma'al khalaiq. Qulub, hati dia dengan Tuhan, bukan dengan makhluk. Ya, dan gugurlah daripada hatinya kasih kepada puji. Ketika orang puji pun tak rasa dan istighal atau memberi tumpuan kepada barang yang disangkanya daripada segala apa pekerjaan agama tadi. Atau di antara apa pesanan dia. Dan kata Imam Ghazali radhiyallahu an, senya benci mereka akan puji itu kerana takut, ya, bahawa suka mereka kepada puji makhluk dan mereka itu membinasakan pada Allah Ta'ala. Ini akan datang disebut, kata Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wa sahbihi ila ma salafa wa inna khairan
Alhamdulillah. Subhanallah.